Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asrin bin Mohad bersama-sama ahli kumpulan iaitu Nur Arisa Najwa binti Ayub, Nur Farah Atika binti Mat Hassan dan Nurul Fikra binti Aziz akan melakukan pembentangan bagi tema yang telah diberikan iaitu tema F, iaitu kepala dan penentu iaitu specifier dalam frasa nama tunggal dalam skema X berpalang. Selain itu, dalam skema X berpalang, kepala iaitu head merupakan unsur utama dalam frasa. Hal ini demikian kerana setiap kepala menaungi satu perkataan dan setiap kepala juga mungkin memerlukan penerang yang dikenali sebagai pelengkap. Kepala juga boleh mempunyai penerang atau modifier seperti specifier, complement dan adjunct. Di samping itu, specifier juga dikenali sebagai penentu. Specifier berfungsi untuk membantu menjadikan makna kepala lebih tepat dan jelas serta membantu menunjukkan sempadan bagi setiap unit frasa. Misalnya, determinator ialah specifier untuk N, qualifier ialah specifier untuk K, kata ketajahan ialah specifier untuk A, DJ dan prep. Teori skema X berpalang ini mempunyai satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran yang memastikan bahawa setiap leksikal dalam sesuatu ayat itu diunjurkan dengan betul pada setiap tahap sintaksis seperti struktur D, struktur L dan juga bentuk logik. Frasa nama tunggal boleh terdiri daripada satu perkataan ataupun lebih. Kepala dalam frasa nama tunggal ni boleh didahului oleh kata bilangan seperti 2, 3, 4 dan 5. Manakala contoh bagi penjodoh bilangan seperti buah, biji dan sebagainya. Hal ini telah dibuktikan melalui binaan struktur frasa nama bahasa Melayu dalam satu kajian yang telah membahaskan bahawa frasa nama yang terdiri daripada kata nama kepala bahasa Melayu boleh didahului oleh kata bilangan dan juga penjodoh bilangan. Okay, tambahan pula, frasa nama juga ni boleh diikuti ataupun turut diikuti oleh kata penentu seperti kata itu dan ini. Kesemua bentuk ini bertindak menerangkan kata nama kepala dalam struktur sintaksis suatu FN itu. Okay, saya nak semua lihat jadual di atas. Jadual satu di atas telah menunjukkan frasa nama adalah satu unjuran maksimum yang akan diduduki oleh frasa N dalam unjuran penengah dan N adalah unjuran kosong yang dikenali sebagai kepala serta nodus yang menduduki posisi ini. Okay. Nodus ini dikenali sebagai nodus terminal. Nodus terminal menunjukkan kata nama yang diwakili oleh N. Frasa pula terbentuk daripada kepala yang sama jenis dengannya seperti frasa nama terbentuk daripada kepala N. Seterusnya kita lihat pula pada jadual yang kedua. Jadual yang kedua telah menunjukkan struktur DFN. Menunjukkan kehadiran penentu specifier yang bertepatan dengan cadangan Chomsky. Iaitu kepala boleh menandai theta. Teori X berpalang ni mengatakan bahawa setiap frasa itu wajib bersifat endosentrik, iaitu setiap frasa mesti mempunyai kepala serta posisi spesifiernya. Fn dalam jadual tersebut terdiri daripada satu kepala iaitu kata nama yang kita kenali sebagai kata nama kepala. Berikut merupakan contoh raja pohon yang mengandungi kepala dan penentu specifier yang terdapat di dalam frasa nama tunggal berdasarkan skema X berpalang. Contoh ayat yang digunakan adalah 2 ekor ayam itu. Jadi berdasarkan raja pohon yang telah dibina iaitu raja pohon X berpalang menunjukkan bahawa ayam merupakan kepala dan itu merupakan specifier. Elemen yang mendahului kata nama kepala dalam frasa nama ayam terdiri pada kata bilangan dan juga kata penjodoh bilangan iaitu 2 ekor. Hal ini menunjukkan bahawa frasa nama tunggal dalam ayat ini terbentuk daripada beberapa perkataan iaitu kata bilangan dan juga kata penjodoh bilangan. Dan kesemua bentuk ini bertindak untuk menerangkan kata nama kepala dalam struktur sintaksis suatu frasa nama itu. Manakala specifier dalam X berpalang adalah penentu dan itu berfungsi sebagai specifier yang menjadi unjuran paling maksimum. Itu dikatakan specifier kerana golongan kata yang mengisi specifier ialah kata penentu mengikut tata bahasa dewan atau kata determiner mengikut teori X berpalang. Maka itu diletakkan sebagai specifier di dalam ayat. Baiklah, kesimpulannya kami telah mengambil contoh menggunakan sebuah ayat yang terdiri daripada frasa nama tunggal yang boleh dianalisis dengan menggunakan teori X berpalang iaitu 2 ekor ayam itu. Seperti yang diketahui bahawa teori X berpalang merupakan sejenis mekanisme yang diandaikan menjadi representasi struktural bagi suatu ayat iaitu rumus struktur frasa RSF.
Dan teori ini mempunyai satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran yang memastikan bahawa setiap leksikal dalam suatu ayat itu diunjurkan dengan betul pada setiap tahap sintaksis, iaitu struktur D, struktur L dan bentuk logik. Teori X berpalang boleh dianggap sebagai teori yang memisahkan teori standard daripada teori yang ada pada hari ini. Sebaliknya, teori ini telah menghubungkan antara teori standard dengan teori baru, iaitu dengan mengekalkan konsep rumus yang perlu ada dalam fikiran setiap manusia. Syarat-syarat yang terdapat dalam teori X berpalang iaitu seperti kewujudan setiap frasa mestilah endosentrik, kehadiran tiga aras iaitu fx, x dan x, dan kedudukan kepala x adalah satu aras di bawah x, satu palang x yang dinaungi terus oleh nodus frasa fx itu juga telah banyak membantu para ahli bahasa dan juga linguistik untuk membuat penentuan dalam menganalisis ayat-ayat dalam bahasa Melayu. Oleh itu, kewujudan teori ini sangatlah penting atas tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam menganalisis pelbagai frasa yang mudah maupun frasa yang bersifat kompleks, khususnya frasa nama tunggal seperti yang dinyatakan dalam pembentangan ini. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.